وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, utamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dapat kita bertemu walaupun agak lewat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Temannya saya minta maaf kepada tuan-tuan karena tuan-tuan terpaksa menunggu karena dekat tol dia pakai smart tag dengan touch and go. Kita jenis lama, kita pakai bayar cash, dia ada satu lorong jadi terpaksa lama tunggu. Saya di Padang Terak tak ada tol tu, tak pakai smart tag tu. Jadi terpaksa mari tempat tuan-tuan ada tol. Kami tolak tol ni lama dah, tuan-tuan duk pakai lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah, pada malam ini kita akan membicarakan berkenaan dengan taat serta cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya pernah sebut dekat tuan-tuan dulu menggunakan kitab Mukashafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Saya hanya pilih benda-benda yang kita rasa penting dulu sebab kitab ni ada 600 muka surat. Kalau nak baca sehari muka surat, mana ada 48 tahun nak habis semua ni. Jadi kita ambil yang mana yang kita rasa lebih ni. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar engkau mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu. Kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Serta kecintaan Allah kepada hambanya adalah limpahan keampunan kepada mereka. Ada yang mengatakan apabila seorang hamba mengetahui bahawa kesempurnaan yang hakiki tidak lain kecuali milik Allah, dan setiap yang nampak sempurna dari dirinya atau orang lain adalah dari dan kerana Allah, berarti cintanya hanya milik dan untuk Allah. Hal itu menuntut keinginan mentaatinya dan mencintai segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mahabbah atau kecintaan ditafsirkan sebagai keinginan untuk taat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Hal ini merupakan dorongan kepada ketaatan kepada segala sunnahnya. Al-Hasan radhiyallahu an pernah berkata, beberapa kaum berjanji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguhnya kami mencintai Tuhan kami." Lantas turunlah ayat yang dibacakan sebentar tadi, yang disebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu katakan kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka kamu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita membicarakan berkenaan dengan kasih dan cinta. Kan kita semua pernah mengalami alam percintaan. Sama ada bercinta sama manusia atau mencintai kepada suasana alam ataupun kita mencintai harta. Tetapi semuanya ikatannya ialah percintaan. Kita sayang dekat kereta kita sampai kucing pun tak boleh tidur atas tu sebab kita sayang. Cinta. Kucing duk main kat tepi, kita hambat dah sebab takut kucing nak tidur atas tu. Sayang dekat bini kita sampai ada orang pernah bertumbuk, tuan-tuan, sebab ada orang kenyit mata. Dia kenyit mata, tapi dia tak tahu kata orang tu ada penyakit jenis dia mata kenyit selalu. Tak pasal-pasal kena penumbuk free lah. Baru ni di kampung baru bertumbuk sebab kenyit mata awet lah. Dia kata marah apa dekat saya jenis penyakit macam tu. Kenyit-kenyit sebelah. Tak pening kan ada jenis macam tu, hak jenis pipi-pipi dia bergerak tu. Saya pun tak tahu kata ada penyakit macam tu. Memanglah kenyit-kenyit mata tu tak sakit, tapi kena tumbuk tu jadi penyakit lah juga, sakit. Tuan-tuan,
bila tahap kecintaan seperti mana Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sampai diriwayatkan, diceritakan kalau ada orang yang bagi tahu dekat Zulaikha, Zulaikha tadi aku jumpa dengan Yusuf, dia seorang yang hebat, dia seorang yang segak, dia seorang yang handsome, dia bukakan kalungan rantainya, diberi kepada orang itu kerana dia sayangkan suaminya. Bila orang puji suami dia sanggup habis apa saja. Bini kita ada macam tu. Bila orang perempuan kata laki yang segak, anak nombor, tu laki aku. Tapi Zulaikha tak, dia sanggup menghabiskan harta dia kerana kecintaan dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga dengan kita. Kalau kita katakan kita cintakan Allah, kalau kita katakan kita cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang kita korbankan untuk Allah dan apa yang kita pertaruhkan untuk bukti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Yang ada hanya sekadar selawat. Ya, selawat itu satu benda yang boleh dekatkan kita dengan Rasulullah. Tetapi segi pelaksanaannya apa dia? Baik. Bashar Al-Hafi pernah berkata, ini bukan Bashar Al-Assad. Bashar Al-Assad ni hak jenis duduk di Syria, ada berdiri orang teruk. Bashar Al-Assad tuan-tuan, dia jenis kalau nak mengucap la ilaha illa Bashar, dia bukan la ilaha illallah. Teman jangan ada orang setuju dengan Bashar lagi, kita mempening. Panjanglah pembahasan berkenaan dengan Bashar ni, tapi tuan-tuan, maknanya akidah mereka dah lari sampai tahap tu. La ilaha illa Bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Tu apa cerita? Bila orang yang tak mengucap la ilaha illa Bashar dibunuh. Kalau orang mengucap la ilaha illallah dibunuh. Kalau orang yang mengucap la ilaha illa Bashar dijaga, selamat dan sebagainya. Itulah dajjal yang bermata dua turun sebelum dan dajjal bermata satu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Bashar Al-Hafi pernah berkata, seorang sahabat, dia ni orang yang diangkat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya, "Wahai Bashar, tahukah engkau dengan apa Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjatmu di antara kawan-kawanmu?" Dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi dia. Dia tanya Bashar, "Hang tahu tak sebab apa Allah angkat martabat hang?" Maka Bashar menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tak tahu kenapa Allah mengangkat martabatku, dan aku tak tahu pun martabatku diangkat oleh Allah." Mana kita tahu, bukan dapat pingat, bukan dapat paku di badan. Lalu baginda bersabda, yang pertamanya dengan baktimu kepada orang yang saleh. Allah mengangkat martabat kamu wahai Bashar karena baktimu, dengan baktimu kepada orang-orang yang saleh, orang-orang alim, ulama dan sebagainya. Kamu berbakti kepada mereka. Berbakti kepada ulama dua benda. Yang pertama dengan kita menuntut ilmu daripadanya. Yang kedua dengan kita mengamalkan ilmu yang diberi kepadanya. Bakti kepada ulama ni bukan mana tolong lap kasut dia. Iyalah hak tu aku kata sampingan. Tapi kalau setakat duk dengar saja tak amal, sakit hati untuk guru. Contoh orang dulu, orang cerita kat saya lah, orang cerita. Tahun 70-an, zaman tuan-tuan dulu ni. Zaman Pak Barum dulu, tak ada. Zaman dulu-dulu ni, mengaji dulu tuan-tuan. Zaman dulu syabas tak ada lagi. Tak ada syabas. Sekarang ni syabas ada dah. Air keluar melalui kepala paip tuan-tuan zaman sekarang. Sampai dalam bilik tidur pun di ujung kepala katil tu boleh ada sink untuk kita nak basuh tangan ke apa, kata tak masalah. Zaman dulu tak ada. Dia duduk dalam telaga, dalam perigi. Bila duduk dalam perigi, bila Tok Guru nak ambil wuduk tuan-tuan, anak murid pondok tu akan pergi kandak, akan pergi ambil air daripada perigi tu balik untuk Tok Guru ambil wudu, untuk dia mandi dan sebagainya. Bakti kepada ulama, kepada Tok Guru tu. Tu antara benda lah. Zaman sekarang ada macam tu. Ni kemarin kamu nak bakar kereta cikgu. Bakar kereta cikgu bukan main-main. Tu bakti tu. Bakti bakar cikgu, tegur sikit dia. Dah ada pula artis mana baru ni yang cikgu marah anak dia. Dia kata saya akan pergi jumpa dengan cikgu tu. Sebab apa marah anak dia? Lah, tu yang anak jadi pelak habis tu. Dah kata pelak ni jenis tak pakai kerja. Tu jadi hawak sikit tu. Hawak ni menyamun. Tuan-tuan, bakti kepada orang saleh termasuk ulama, termasuk semua benda. Tapi zaman sekarang tak ada dah orang nak bakti benda ni. Zaman dulu sanggup pikul air, kanda air untuk nak bagi Tok Guru dan ambil wudu. Zaman sekarang ada? Tak. Tapi tuan-tuan hebat, sanggup tunggu sampai tadi. Tu hebat sikit lah.
Tuan-tuan tak balik, ke ada bakti tu. Tuan-tuan, zaman dulu tok guru saya duk cerita. Kalau sekiranya ustaz ataupun tok guru pondok ni, ini bukan ustaz, duk cakap ni bukan ustaz sangat, biasa-biasa. Tok guru besar-besar. Ulama-ulama besar, tuan-tuan, bila dia buka kitab, depan pun buka kitab juga. Mana bila tok guru ada kitab, hak depan ada kitab juga, tapi kita tak pakai kitab, kita pakai buku ni, tu tak ada tu. Tak apalah, biasalah zaman sekarang macam tu. Dia beza keadaan tu. Dan punya hormat kepada ulama ketika itu, punya hormat kepada muallim, kepada tok guru dia ketika itu. Lagi mana tok guru tak kata buka muka surat sebelah, dia takkan buka. Punya taat, sebab tu ulama-ulama dulu hebat-hebat. Jadi wali, zaman sekarang tak jadi wali, baik sangat pun wali band dia. Zaman sekarang, tapi kalau tengok sudut tu tuan-tuan, lagi zaman sekarang lebih hormat daripada tu. Zaman dulu dia duduk diam, tok guru kata buka muka surat lain, dia buka muka surat lain. Hak lah ni diam terus. Tak bunyi apa, rupa-rupanya duk menyengguk, duk lena. Tapi tuan-tuan tak lena lah, orang lain lah tu. Dia lagi hormat sampai tak bangun-bangun kepala, dia tunduk panjang. 5 minit nampak kepala, masuk minit yang ke-6 nampak kolor baju lah, kepala tak ada. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok, tuan-tuan duduk belakang, tuan-tuan duduk depan. Kalau tuan duduk depan tak nampak orang belakang. Tuan-tuan duduk belakang maka nampaklah manusia tak berkepala bila ada kuliah. Tambah pula khutbah Jumaat, lagi banyak. Tok bila pun sekali. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada hormati sekalian, bakti kepada tok guru, bakti kepada orang yang soleh, maka Bashar Al-Hafi ini diangkat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang terbaik. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bashar, kamu diangkatkan martabat oleh Allah kerana nasihatmu kepada saudara-saudaramu. Nasihatmu kepada saudara-saudaramu. Kamu sentiasa memberi nasihat kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Beri kebaikan kepada benda kebenaran. Beri nasihat kepada benda-benda yang baik, maka Allah mengangkat martabat kamu. Tuan-tuan, zaman sekarang zaman tak boleh nasihat. Nasihat sikit kena masuk mahkamah. Nasihat sikit kena pecat. Nasihat sikit macam-macam benda. Macam kita nak nasihat anak kita pun kita bimbang juga. Nasihat lebih-lebih sekali dia lari rumah. Anak nak nasihat mak pun tak boleh, sekali lari rumah mak tu. Dia buat main. Zaman sekarang zaman orang tak ada nasihat, nak cakap lebih-lebih tak boleh. Kita cakap lebih-lebih dia dah. Zaman sekarang zaman dunia apa kita nak sebut tak reti. Tuan-tuan, nasihat tak ada zaman kita. Cikgu nasihat anak, kereta anak murid, kereta kena bakar, tayar kena pecah. Sebab apa budak-budak berani bakar kereta cikgu? Sebab apa budak-budak berani pecah tayar cikgu? Sebab TV duk ajar macam tu. Kan ada drama, kan ada filem-filem yang bila tak puas hati dekat cikgu, cucuk jarum dekat tayar dia. Jadi budak-budak ni pun ikut lah. Ikut. Tuan-tuan, bertumbuk dengan cikgu, bertumbuk untuk num dah biasa zaman sekarang. Dah biasa dah. Tapi kita nak nasihat tak boleh, tuan-tuan. Nak tegur tak boleh. Tapi kita kena ingat, kita kena tetap tegur. Sampai pun Pak Bahrul ingat tak ada lah. Tuan-tuan, dia kena tegur. Walaupun bila kita menegur, kita akan dibenci orang. Biarkan orang benci kita, tidak ada masalah. Baik kita dibenci kerana syariat daripada dimuliakan kerana maksiat. Kita kena ingat itu. Biar kita dibencikan kerana syariat, janganlah kita dimuliakan berteraskan maksiat, tak payah. Zaman sekarang orang tak berani nak cakap kerana play safe, orang kata. Play safe. Tak mau nanti orang benci dia. Saya bukan Pak Ustaz, jaga masyarakat. Jaga masyarakat apa? Masyarakat dengan syariat. Syariat lebih utama. Tapi janganlah pula hang terus masuk pergi tengok orang nak main judi. Ni puak-puak neraka semua ni. Janganlah gitu. Orang minum arak ni semua ni neraka semua ni. Tak, janganlah gitu, slow-slow. Memang tuan-tuan, orang nak berubah ni cukup susah. Orang biasa masuk kelab duk minum arak, tiba-tiba kita nak suruh minum teh bunga. Ai jauh. Kita nak suruh minum teh bunga macam kita nayau, dia tak boleh buat, dia tak erti buat. Slow-slow lah. Kita kata kalau dulu tiap-tiap malam hang masuk kelab, kalau dulu tiap-tiap malam hang minum arak, cuba buat seminggu sekali. Lepas seminggu sekali, cuba sebulan sekali. Lepas sebulan sekali, cuba pula setahun sekali. Lah kali tak ada berkali-kali ya. Slow-slow.
Tuan-tuan, ini yang perlu kita ada. Janganlah terus kita kata, hang, aku jumpa hari ini, aku beritahu hari ini, esok kena pergi masjid dengan aku. Pakai jubah. Nah, ya tuan. Pening dia, kawan baru lepas duk tunjuk langit tentang dia ajak pakai jubah pula. Nah, ya. Tuan-tuan, menasihati dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diajar oleh Islam, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah tegas tapi lembut. Tegas tapi lembut, tapi ada kita gunakan sastra-sastra, gunakan puisi-puisi yang dengan puisi tersebut, dengan ayat-ayat tersebut boleh menarik orang minat kepada Islam. Itu kita kena buat. Kita tuan-tuan jangan hanya berlegar-legar ilmu agama itu dalam ruangan surau, ruangan masjid saja. Tuan-tuan, kita dengar di sini, kita kena turun ke lapangan, kita bertemu dengan masyarakat. Itulah sasaran kita untuk membetulkan mereka. Tuan-tuan, Allah dah kurniakan satu farmasi besar. Allah kurniakan satu hospital besar kepada kita. Allah kurniakan gudang farmasi cukup besar yang namanya Islam, yang dalamnya ada seorang doktor pakar yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di bawahnya ada doktor-doktor yang merupakan ulama-ulama. Maka kita kena menjadi para jururawatnya, menjadi pembantu-pembantu doktornya untuk menyuapkan ubat-ubatan ke mulut pesakit-pesakit. Ubat-ubatan itu adalah Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bawa ubat, buhlah mulut dia, bagi dia makan. Nak lega-lega, tak lega sudah. Kita kena jadi jururawat, tuan-tuan. Kita kena promosikan Islam, bawa Quran, bawa hadis, bawa akhlak Islam untuk kita promosikan kepada mereka. Ni kita boleh sebut di Bukit Bintang tu, kita fikir benar tak betul? Bukit Bintang, apa ustaz sebut Bukit Bintang? Dah, itulah sasaran kita. Hak duk itu, tuan-tuan, 90% orang Melayu. 90% orang Melayu. 10% dia orang-orang luar. Kalau kita hanya sekadar nak play safe, nak selamatkan masyarakat dalam surau, hak luar macam mana? Iyalah kita kata, ustaz, puak tu kerah dah, dia kata, puak tu tak boleh pakai dah, karat dah. Tidak ada benda yang tak boleh berubah, tuan-tuan. Yang tak boleh berubah hanya dua benda, iaitu Quran dan hadis. Hal lain semua boleh diubah. Perangai manusia, kita cuba mengubahnya. Ialah Allah Ta'ala yang berikan hidayah kepada dia. Tapi tak salah kalau kita cuba mengubah. Kita cuba pergi Bukit Bintang. Tuan-tuan kan tak pernah pergi dulu? Tak pernah Bukit Bintang? Biasa, itu biasa tak apa. Saya pernah, tuan-tuan, dengan kawan-kawan kita pergi. Saya mungkin pernah cerita dekat tuan-tuan dulu. Kita cuba selami kehidupan mereka. Tapi jangan jadi macam mereka. Jadi mereka, lagi ustaz pakai lipstick nah ya. Tuan-tuan, kita cuba tengok. Saya cerita tuan-tuan lagi, saya terlupa dah. Saya pergi Bukit Bintang dulu 2-3 bulan lepas sebelum puasa. Saya pergi dengan kawan-kawan, ada 3 orang. Sampai itu saya jumpa dengan seorang Tok Bilal dekat Jalan Alor. Jalan Alor ni dia dekat Jalan Imbi tu. Kan kita daripada KFC apa nama Bukit Bintang, daripada buat MRT tu, hak baru ni hak raksasa keluar, hak runtuh tanah tu kan. Dekat tu dia ada jalan hak jenis jalan macam kalau orang Kedah kata turun gon sikit, dia turun bukit naik depan tu cangkat tempat kelab semua tu. Tuan-tuan tak tahu kot tempat tu. Duk beritahu saja tak tahu ni ya. Saya pergi saya nak turun bukit, Tok Bilal tu naik bukit. Hish, ustaz dia kata. Dia terkejut tengok saya habis itu. Saya kata, hang Tok Bilal surau, Tok Bilal masjid. Saya terkejut dia, seorang Tok Bilal mari Bukit Bintang. Saya terkejut tengok apa punya Tok Bilal mari Bukit Bintang. Dia kata, saya lagi terkejut ustaz duduk sini. Lagi terkejut. Aku duk bang azan, dia kata hang main kuliah masjid aku tapi hang main sini apa dia kata. Ya tak apalah, kita diam sudah dia kata. Tuan-tuan, kita pergi dalam keadaan kita tengok suasana. Kita cuba salami mereka dan alhamdulillah. Baru ni lepas raya saya ada 5-6 orang budak-budak muda yang kita boleh ambil yang minum arak. Yang kita cuba tarbiyah. Memang dia tak boleh akan berubah sepenuhnya. Tapi slow-slow untuk mereka berubah. Ada yang perlu kita damping mereka dengan bawa mereka dengan kuliah sebagainya, dan ada pula hanya kita jumpa kedai makan untuk kita berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka. Mereka ini perlukan ubat-ubatan Islam untuk menyembuhkan penyakit mereka. Jangan pernah kita merasa ego, ni kita pakai baju Melayu mari ke surau kita rasa kita syurga dah. Siapa kata? Kita kena ingat tuan-tuan, ya memanglah ke surau ke masjid itu jalan ke syurga, tetapi kalau hanya sekadar seronok pakai jubah pakai serban kita dah confirm kita ke syurga, tu silap kita.
Macam mana dengan tanggungjawab kita yang lain? Dulu ada seorang ulama, saya tak ingat nama dia, pernah masuk dalam sebuah disko, dia minta mic, dia ceramah. Mulanya orang marah dia, orang baling dia dengan botol, tapi dia tetap istiqamah duk ceramah juga. Lah kali ramai yang menangis. Tuan-tuan, kita kena ingat, kita boleh berubah kerana dalam dada kita ada seketul darah yang namanya hati, dan seketul darah tersebut juga ada dalam jiwa mereka, ada dalam dada mereka. Kalau kita ada hati, mereka juga ada hati. Kita ada perasaan, mereka juga ada perasaan. Kalau kita ada akal, mereka juga ada akal dan pemikiran. Cuma mereka tak jumpa jalan. Kadang-kadang mata mereka rabun, tak nampak kebenaran, maka kita kena tegur mereka. Tanda-tanda berlakunya kiamat, adanya masyarakat seperti itu. Dan tanda-tandanya kiamat, ada masyarakat seperti kita yang hanya duduk di surau masjid, tak tidak tengok orang di luar. Ilmu hanya berlegar dalam surau dan masjid, tak keluar pada mana tu. Kita nak sembang di tempat-tempat macam kedai kopi, sembang bab agama. Bab Islam ni sembang dalam surau lah. Ini kita sembang bab bisnes sudah. Tuan-tuan, itu pandangan dan persepsi kita. Tuan-tuan, zaman sekarang tanda nak berlaku kiamat, tuan-tuan, orang minum arak yang tak dinamakan arak. Lalu orang tak panggil arak, mana ada tulis kedai arak. Hak tu kedai arak tu sama dulu-dulu punya, ada lagi signboard dia, tu lain lah. Dia ataupun kedai minuman keras, ataupun kedai apa gitu. Kalau di botol, tuan, botol tu dia tulis Tiger, Casboat, Heineken, apa lagi tu, whisky apa lagi. Dia tak tulis ini arak, tak tulis. Tambah kalau di sebelah padang terak, tuan-tuan, kalau belah-belah apa nama ulu-ulu kampung tu, dia tak panggil arak, dia panggil ketom. Ketom. Tuan-tuan, bila kerajaan meletakkan ketom di bawah akta racun, jadi kalau orang minum ketom akan ditangkap dan akan didenda. Puak-puak ni pun cerdik juga, dia tukar nama. Dia tak panggil ketom lah, dia panggil benda lain, dia panggil benda lain. Ketom yang ada orang proseskan tu bukan ketom yang original. Kalau ketom original tu sekat nak matikan cacing dalam perut, nak sakit senak perut. Kalau kita sakit perut, kita cerit-berit, kita minum ketom, insya-Allah sembuh. Tapi hak dia orang minum itu menjadi mudarat kepada diri balik. Karena ketom ni, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah bau atau tak pernah bau, tak tahu lah. Saya pernah bau, busuk, bukan sedap. Maka nak hilangkan bau busuk tu, diletakkan Nescafe. Ni orang yang buat tu cerita kat saya. Bukan saya orang cerita, orang yang buat, orang yang masak cerita kat saya. Dan saya tengok dia masak sepayuk, dia letak satu bungkus Nescafe. Kan Nescafe ni dia bau dia sedap. Bila masak tu dia bau Nes ketom gitu. Gitulah lebih kurang Nes ketom lah lagu tu. Dia panggil gitu. Dia campur dalam tu, kemudian dia keluarlah aroma Nescafe tu. Dan tak cukup lagi. Kalau letak kopi, letak gula, letak apa nama teh, man tak bau. Dia tak bau, teh dia tak bau, kopi pun tak bau. Nescafe kan dia bau. Letak Nescafe. Jadi dia kalau tambah Nescafe tak ada apa efek, tuan-tuan. Dia tak ada lagi, dia tak ada power. Maka dia tambahlah di situ ubat batuk. Beli ubat batuk cak kelapa laut Afrika contohlah. Atau ubat batuk hak yang kalau kita makan 3 sudu kita menggeletar tu, dia masuk sebotol dalam satu puyuk. Sebotol 2 botol dalam satu puyuk, barulah dia ada rasa mabuk dia tu, bila ada rasa ketagih dia. Tapi bila dicampur ketiga-tiga benda ni, diadunkan sekali, ketom, Nescafe, ubat batuk, tak panggil ketom dah. Dia tukar nama. Air daripada hasil itu tak dia panggil ketom. Tuan-tuan kalau pergi kampung minta ketom, dia tak bagi, kena minta Sandy. Nama baru dia Sandy, brand baru, ada botol dia lah ni, Sandy. Mana punya reka nama saya pun tak tahu. Sandy. Satu botol RM5. Botol mineral botol kecil tu. Satu botol RM5. Orang hak jual ketom tu lah ni banglo kan. Dia tak minum pun. Dia tak minum, dia jual ya. Dia kata tak apa Ustaz, saya tak minum, kalau minum tu berdosa. Jual makruh. Tu pula. Macam-macam tahu. Orang ni pemikiran dia macam-macam. Dia kata dia jual duit tu makruh kan. Dia kalau minum tu haram dia dah. Lagu tu pula. Ada kalau gitu pun. Tuan-tuan, tanda-tanda akhir zaman berlakunya kerosakan di mana-mana saja. Tuan-tuan, oleh karena kita bisu daripada menyampaikan nasihat, masyarakat kita pincang di zaman sekarang. Nasihat bukan berarti bercakap saja. Nasihat dengan tindakan, nasihat dengan perbuatan, nasihat dengan banyak perkara.
Oleh karena kita takut untuk menyampaikan nasihat, hari ini macam-macam benda berlaku. Tuan-tuan tak tengok 2-3 hari lepas dalam Esro Awani, orang di Sarawak, Miri, seorang menantu, anak ada 8, rogol mak mentua. Anda tak baca lah Esro? Saya tengok dalam internet lah Esro kan, ada net dalam Facebook kan. Minta maaf orang Miri tak ada pula sini marah lah. Bukan orang Miri semua macam tu, tapi ada seorang tu hak duduk di situ jadi macam tu. Dia ni menantu, anak 8 dah, tua dah dia pun, dalam 4-50 dah umur. Dia tengok mak mentua dia digeram. Sebab tu orang tua-tua pun jangan duk gatal pakai lipstick sangat zaman lah. Orang tua-tua dia pakai lipstick, walaupun muka berkedut tuan-tuan, dia nampak lipstick tu merah, tu bahaya. Bahaya. Dan mak mentua mestilah lebih tua daripada menantu. Bila lebih tua daripada menantu, awak yang menantu tu pergi kekah mak mentua dia tu. Kita pun heran. Kekah ni bahasa Kedah lagu tu. Tuan-tuan tak faham, saya takkan translate lah. Tuan-tuan, ini keadaannya. Ni kemarin ke apa pula, di mana pula saya baca dalam tu, ada seorang anak rogol ibunya yang mabuk. Nah internet, tuan-tuan tengok banyak, ada keluar internet kan. Seorang anak lelaki rogol ibunya yang mabuk. Tuan-tuan, arak punca berlakunya kemaksiatan. Mulut kita senyap, kita tahu orang keluarkan syarikat arak, keluarkan lesen arak, tapi kita tak reti nak gunakan tangan kita untuk menurunkan kuasa mereka. Kita tak pandai, maka berlakulah kepincangan dalam masyarakat. Hari ini bukan kita nak kata oh teruknya masyarakat, dah salahkan tangan kita kerana kita tidak menggunakan dia sebaik mungkin. Termasuk dengan orang di kampung saya, tak reti guna dekat tangan. Tak faham, tak faham, faham. Tuan-tuan, ini keadaan dalam masyarakat. Okey, Imam Malik pernah menyebut, tidak ada guna kamu membina bangunan mencakar langit, tapi dalam masa yang sama kamu meruntuhkan akhlak dan moral masyarakat di celah-celah bangunan tersebut. Tuan-tuan, hari ini kita lihat, ya, negara kita dah moden, dunia dah moden, ada WeChat, ada Instagram, ada orang tambah lagi. Lah ni apa nama ni, Telegram, apa? Telegram pula. Tak pakai dah lama. Dulu kau kotak line pun jahanam merah tak ada lah tu. Bitok jahanam tak ada lah. Tak ramai orang yang guna. Lah orang guna WhatsApp, WeChat, banyak lah, Twitter, Facebook. Tu yang kita dengar, ada budak 12 tahun. Balik apa nama ni, lelaki pergi rumah perempuan yang juga umur 12 tahun, berzina dalam bilik. Umur 12 tahun, tuan-tuan, kita 12 tahun sunat lagi enggak? Saya masa umur 12 tahun dulu tuan-tuan, darjah 6, duk main masak-masak. Dan ni cerita tahun 80-an. Awal 90-an, 91, 92, duk main masak-masak, ambil bunga raya, kita hiris bulan tepurung, campur dengan ayak, campur dengan tanah, tak lagi nampak macam kek coklat sikit-sikit. Waktu tu tahun 1994, 93 dulu ni. Budak darjah 4, darjah 5, saya dengan kawan-kawan perempuan darjah 3, darjah 4 waktu tu duk main masak-masak, ambil donyok, ambil tu buat ni. Ada main kahwin-kahwin waktu tu. Zaman sekarang cuba lepas tengok budak-budak darjah 4 main kahwin-kahwin, tengok jahanam budak tu. Kalau suruh budak-budak darjah 4 main masak-masak, masak budak perempuan tu, masak. Zaman sekarang sampai tahap itu. Tuan-tuan, inilah Imam Malik kata tidak ada guna kamu membina kemajuan mencakar langit dan masa sama kamu meruntuhkan akhlak di celah-celahnya. Sebab Islam tak diamalkan dengan cara yang sebenar. Sebab itulah alhamdulillah kita ada ruang sikit sebanyak kita boleh bercakap, bercakaplah. Ada ruang sikit sebanyak untuk kita nasihat, nasihatlah. Sebab tu kita kena pegang betul-betul, biarlah kita dihina kerana syariat daripada dimuliakan kerana maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu diangkat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaanmu kepada sahabat-sahabatmu dan pengikut sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu cinta sahabatmu, kamu muliakan sahabatmu, dan kamu muliakan orang yang mencintai sunnahku, yang mengamalkan sunnahku. Tuan-tuan, orang yang amal sunnah ni ramai. Tapi kita kadang-kadang bila orang pakai serban, pakai jubah, kita kata apa pakai macam ni, kolot. Dahlah kita tak buat, kita hina orang tu pula. Kalau kita rasa, ni macam saya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kata ustaz pun kata pakai serban, ustaz pun tak pakai serban. Saya pernah pakai serban tuan-tuan.
Saya pakai serban dulu, tapi bila saya pakai serban, kawan-kawan saya gelak saya. Dia kata hang pakai serban macam karam sing walia. Kita pun jadi serabutnya macam sing pula pakai serban. Dia bukan kita tolak sunnah, tapi kita tak sesuai, rasa macam tak apa sesuai. Kita pakai serban, nak pakai nipis sangat, takut tak sesuai dengan kepala. Hak tebal nampak macam tayar. Orang kata apa, hang pakai helmet ke apa atas kepala. Kita jadi pelik, rasa malu. Kita masuk surau, orang pakat tengok kita pun apa? Kita merasa macam salah besar pakai tu. Kita bukan tolak sunnah, tapi tak salah kalau ada orang pakai serban, kita muliakan dia. Orang amalkan sunnah, kita hormati dia, kita kasihi dia. Dia pakai serban, kita tak boleh pakai serban, kita beli serban bagi ke dia. Contoh, orang pakai serban, kita beli serban hak mahal sikit, sedekah dekat dia, hadiah dekat dia. Ni serban aku hadiah kat hang. Aku nak pakai rasa macam tak apa, nak layak, rasa macam pelik. Balut sagi sebelah telinga masuk dalam serban, sagi jadi macam mana tak reti nak buat. Mula-mula letak helmet lu, balut ke helmet lu, ambil buh-buh lagi, Allah tak reti. Jadi payah, bukan senang meluk serban. Tu cuma tengok waktu orang balik haji kan. Orang balik haji kan, depa bekat-bekat nak pakai serban. Dah lah baru balik haji. Kurma tak habis lagi. Dia rasa nak pakai serban tu, ni lah tu yang kadang-kadang turun daripada terbang dengan pakai jubah tak striker macam ni ha. Dia tak pernah pakai jubah, tiba-tiba nak pakai jubah dah. Pakai jubah yang labuh sampai kena kat macam-macam. Tu yang balut serban, tengok yang balut yang biasa mengaji pondok nampak cantik segala serban. Ada hak yang tak biasa tengok-tengok, awak macam apa pelapik periuk macam-macam ni. Macam pelapik periuk, saya tengok pelapik periuk yang lipat tu. Macam-macam ni, tak apa. Kalau kita rasa kita tak boleh buat sunnah tersebut, ada orang lain yang boleh buat, kita muliakan dia, kita raikan dia, tidak ada masalah. Kita beli serban sedekah dekat dia, beli serban hadiah dekat dia, tidak ada masalah. Tu yang orang pakai serban, kadang-kadang banyak serban tu. Yang balut tak kepala lagi, tak ke tengkok lagi, bak sejadah lagi, semua serban 3-4 lain. Sekali mari surau bawa dengan beg serban. Sebab orang tu sedekah kat dia. Kita muliakan orang yang mengamalkan sunnah. Sebab tu Rasulullah kata diangkat martabat orang yang memuliakan pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kahwin 4, kita muliakan dia, kita letakkan sebagai ikon kita, tak salah. Orang kahwin 4, oh you are my model, my icon, kita nak ikut dia. Satu hari aku nak jadi macam hang, tak salah. Kita muliakan dia. Ni bila orang kahwin 4, hang ni teruk betul lah, celaka punya orang macam ni. Tak ya, orang ikut sunnah, kita tak berani. Tak, saya ni bukan tak berani ustaz, tapi bini saya cakap banyak tuan-tuan. Bini ni memang cakap banyak, nak tak mau cakap banyak nikah orang bisu, selesai. Bukan cakap bini tuan-tuan, bini saya pun sama. Sama lah, bukan zaman kita. Sayyidina Umar pernah ada seorang sahabat, bini dia duduk beser di rumah, duduk beber di rumah. Dia nak pergi beritahu dekat Sayyidina Umar, kata dia ni tak tahan dengan bini dia. Sampai depan pintu pagar rumah Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Umar pun kena maki dengan bini dia. Pam, dok kenapa ni gini. Lepas tu dia kata, hang mai apa rumah aku? Sayyidina Umar kata. Dia kata, ya Amirul Mukminin, saya mari rumah tuan ni nak bagi tahu yang bini saya di rumah nu macam bini tuan juga. Jadi saya pun nak mengadu hal apa tuan mengenal sama. Tuan-tuan, kalau nak bini yang senyap nikah dengan bisu, selesai masalah. Tak kata apa. Ya pun senyap, tidak pun senyap. Marah pun senyap, tak marah pun senyap. Tu bisu. Kalau menikah dengan yang normal, terimalah. Terima. Saya dulu saya tak tahu lah, saya menikah baru saya tahu. Ya, gitu lah. Dulu saya sedap lah orang tak menikah kata, apa takut dekat bini ni? Dulu. Lah tak payah. Bukan takut, kurang berani, kurang yakin. Itu ya. Bukan takut, tak pernah takut. Macam ada satu negeri, ni orang tulis cerita, tak tahu betul tak betul. Ada satu negeri, sampai ke raja takut bini. Ada orang tulis cerita, tak tahu lah betul tak betul. Ni kadang-kadang orang nak buat cerita satira, sindirannya. Sampai ke raja takut bini, maka raja panggil semua suami-suami berhimpun di istana dia. Maka raja kata, mana-mana suami yang takutkan isteri sila ke kanan. Mana-mana suami yang takutkan isteri sila ke kanan. Semua pakat pergi kanan. Tinggal seorang pakcik tua duduk senyap, duduk kiri kanan. Tuanku kata, rupa-rupa dalam negeri aku ni ada juga orang yang berani. Wahai orang tua, kenapa kamu tak ke kanan? Orang lain semua takut bini ke kanan. Kenapa kamu? Apa formula kamu dan apa sebab kamu berani duduk situ?
Dia kata, "Dak tuanku, bini saya duduk sini. Bini saya suruh duduk sini, jangan ke mana-mana." Betul saya tak pergi ke mana, dia kata. "Tuanku suruh ke kanan pun saya tak pergi ke kanan sebab bini saya kata duduk situ, jangan pergi mana-mana." Jahanam lah. Dia lebih takut daripada orang tu lagi. Tuan-tuan, tak takut dah. Semua sama lah. Tuan-tuan pun sama. Biasalah tuan-tuan, biasa tu orang perempuan. Firaun pelembut dengan Asia. Tidak Nabi Musa mana boleh masuk dalam istana Firaun. Karena Asia punya pasal Nabi Musa duduk dalam jagaan Firaun. Tu kerana perempuan. Sebab tu perempuan ni walaupun tangan dia hanya kita nampak boleh sekadar menghayunkan buayan, sebenarnya tangan itu juga boleh menggegarkan dunia. Sebenarnya tuan-tuan, dunia kita dia duk gegar tuan-tuan, itu masalah. Bukan duk gegar dunia, no, dunia kita, kehidupan kita ni dia duk gegar. Itu je. Jaranglah jumpa bini macam bini Ustaz Said terus. Yang tolong cari pula bini Dr. Zaharuddin apa tu? Yang menikah tolong cari pula untuk dapat adik baru. Kita tak ada. Saya pun pernah juga duk try. Jangan. Saya tidur seorang jawab dia. Tu ya. Baik. Kita muliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita muliakan orang yang memuliakan sunnah Nabi dan orang yang mengikut sunnah Nabi. Dan yang keempatnya, kepatuhanmu kepada sunnahku. Allah mengangkat martabatmu karena kamu patuh sunnahku. Sunnah Nabi ni banyak tuan-tuan, bukan satu. Banyak sangat. Apa dia yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi makan, semua tu sunnah. Bukan kita nampak sunnah kahwin, tak banyak air. Nabi simpan janggut. Kita simpan janggut. Janganlah pula kita, saya ni janggut ni berasa macam serabut kau saya simpan. Simpan benda lain banyak air. Kat kuku pun sunnah juga. Saya teringat tuan-tuan, zaman lah ni orang duk jual minyak untuk satu gel untuk lebat janggut tu. Tapi depa promosi lah ni. Zaman saya dulu orang tak promosi. Tahun 90-an dulu ni, saya duduk asrama, duduk di sekolah. Jadi kalau dah jam 6, dia kata satu waktu tu nak bagi nampak ada janggut ni sebab ustaz-ustaz di sekolah tu semua berjanggut belaka. Kita pun kata, janggut ni hebat lah, nampak lebih matured lah, kita fikir waktu tu. Memang tak ada janggut lagi, mana nak tumbuh orang umur 12 tahun. Waktu tu kami tiap hari tebuk shilling sekolah. Punya nak usaha nak ada janggut. Tebuk shilling sekolah. Anda tahu sebab apa? Gerak kelawar tidur. Kelawar tengah duduk tidur, kan siang hari kelawar tidur, malam dia keluar. Kemudian tebuk shilling nak cari kelawar. Cari terus meleh dengan pisau lipat tu, pisau pelit orang Kedah atau pisau lipat tu, semeleh kelawar. Sedangkan mana ada syariat semeleh kelawar. Bukan semeleh kelawar kerana orang tua-tua beritahu darah kelawar bulu cepat tumbuh. Kita tonyok kat sini nak bagi tumbuh darah. Tapi nampak ada kesan sikit-sikit lah. Kita buh darah kelawar kot ni tumbuh dah juga 2-3 orang, tapi jahanam dapat 50 ekor kelawar. Tu je. Nah ya kelawar tu. Tuan-tuan, sampai tahap tu. Kenapa? Kadang-kadang sunnah. Tapi budak-budak nampak macam mana? Maknanya tuan-tuan, ya kadang-kadang kita simpan janggut untuk nampak matured. Alangkah indahnya kalau kita tukar niat sikit je, aku simpan janggut kerana sunnah, kan boleh pahala. Kalau kita simpan janggut hanya semata-mata nak nampak handsome, belum tentu boleh pahala. Tu yang setengah simpan janggut dia ikat janggut tu. Dia buat panjang surat dia turun. Entah zaman Firaun dulu ikatnya tu. Cuma tak ikat surat lagu tu lah, dia buh macam gelung tu. Dia ada cara dia. Kita turut Firaun, kita duk gamak sunnah dah. Sunnah apa? Tu punah nama dia. Tuan-tuan, banyak benda yang kita boleh ikut melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku, ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku pada hari kiamat, ia bersamaku di syurga. Orang yang mencintai sunnah, akhirat di syurga bersama dengan dia, tuan-tuan. Sebab itulah sahabat-sahabat kita ni, kita dapat berita baru yang kemarin atau tadi, ada seorang rakyat Malaysia yang berjuang di Syria telah pun syahid. Ada seorang orang Malaysia yang nama yang saya tak ingat, Abu apa dia panggil, adalah dia berperang di Syria bersama dengan jamaah Ustaz Lutfi Arifin dan kawan-kawan lagi lah, ramai lagi, yang ditembak oleh tentera Bashar dan dia gugur syahid tadi.
Dan sebelum daripada dia syahid, dia sempat melaungkan takbir Allahu Akbar dan mengangkat tangan mengucap syahadah. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Kita perang dengan bini pun tak berani lah. Nak pergi perang di Palestin, di Syria, jauh sangat, tuan-tuan. Jauh sangat. Ada kawan-kawan saya baru ni daripada MAPIM dan juga haluan Palestin ajak, kata Ustaz, ujung bulan ni jom kita pergi Palestin. Dia ajak, dia kata misi bantuan. Saya kata bom ada lagi ya. Dia kata bom tiap-tiap hari. Saya kata kau tiap-tiap hari dah, tuan-tuan pergi dulu. Dia pergi dulu sebab bom tiap-tiap hari. Kita pun jadi terkejut. Orang main mercun pun kita lari lah. Tuan-tuan, baik, nak cerita di sini, tuan-tuan. Orang yang cintakan sunnah Nabi, dia sanggup berperang. Kerana itu juga sunnah Nabi SAW. Mungkin kita rasa peperangan yang berlaku di Palestin dan Israel itu adalah peperangan Israel dan Palestin, tapi bukan. Kalau peperangan itu adalah peperangan Palestin menentang Israel, Israel menentang Palestin, kita tak perlu tahu kerana dia hanya berkenaan dengan negara. Tetapi peperangan itu adalah peperangan di antara Islam yang ditindas oleh Yahudi laknatullah. Bila Islam ditindas oleh Yahudi, maka Islam perlu bangun menyatakan pendirian untuk pertahankan tanah air mereka, pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, yang kebetulan peperangan itu berlaku di Gaza. Tuan-tuan, kalaulah peperangan itu peperangan Israel dan Palestin, tak ambil tahu. Tapi kalau peperangan itu peperangan Islam dan Yahudi, kalau tuan-tuan merasakan kita orang Islam, kita umat Islam, maka wajib kita mengangkat senjata bersama dengan mereka. Mereka berpegang bukan kerana Palestin, mereka berpegang kerana Islam, dan kita juga Islam, wajib kita bersama dengan mereka. Jangan pernah terlepas untuk mengangkat senjata, berperang bersama dengan mereka. Tapi apakan daya senjata kita, kita tidak ada senjata. Kita lupa Allah mengurniakan satu senjata yang paling ampuh, yang paling tajam, iaitu doa. Jangan pernah kita terlepas daripada pertempuran itu. Jangan pernah kita terlepas daripada peperangan tersebut. Angkat senjata kita, angkat doa, angkat tangan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Yahudi laknatullah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita terlepas. Walaupun kita nak pergi memang tak lah, jauh sekali kita nak pergi. Tapi tuan-tuan, kita terlibat dalam tangan kita. Kita duk beli McDonald banyak mana dah. Tiba-tiba nak sumbang kat tabung Palestin RM1 pun ketar tangan, tuan-tuan. Patut tuan-tuan, kalau ada banyak, sumbang banyak. Kalau ada sikit, sumbang sikit. Tapi takkan terak langsung. Tabung duk tunggu depan tu, duk kocak tabung. Tak ada apa, tak lalu saja. Sedangkan boleh beli Burger King dekat McDonald, tak ada masalah. Burger King, Burger Raja, RM10. Tuan-tuan, RM10, RM9, RM10 saya tak ingat dah. RM10, RM9. Lebih kurang lah. Dia kalau jawab, dia kata dia pi pula lagi. Lagu tu lah. Tuan-tuan, tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita boykot McDonald, yalah, memang ada kesannya kepada ekonomi Israel. Tapi berapa hari kita nak boykot? Orang Melayu ni, dia ada satu perangai namanya dia perangai selenga, tahu selenga. Saya bukan hina bangsa Melayu kerana saya orang Melayu juga. Tahulah berapa hari nak boykot. Lah kerja di kempunan. Dia masuk juga makan, kata saya ni lama kat setahun dah tak masuk, masuk bila sekali. Hari esok ada pula orang lain pula. Saya pun dah setahun dah saya masuk sekali. Tiap hari ada juga lah orang di McDonald tu. Bukan satu McDonald, bukan McDonald saja Yahudi, banyak lagi benda lain. Malaysia memang tidak ada hubungan diplomatik dengan Yahudi, dengan Israel. Memanglah kau tengok international passport kita ditulis boleh masuk mana-mana negara kecuali Israel, kerana Malaysia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi Malaysia ada hubungan dagang dengan Israel. Hubungan berniaga ada. Sebab tu kita kata kalau betul-betul lah kerajaan Malaysia nak musuh nak menyatakan pendirian bersama dengan rakyat Gaza, hentikan hubungan dagang dengan Israel. Biar kita makan pucuk kayu pun tak apa daripada duk makan McDonald. Contoh, ni dah hubungan dagang jalan juga. Takak nak kad kredit siapa-siapa boleh kad. Ada menteri seorang tu, tapi baguslah dia kad tiket bagus. Tuan-tuan, kita suruh orang boykot, tapi dalam masa yang sama barang-barang Israel sampai macam biasa. Berapa orang nak tahan?
Milo, syarikat Nestle, orang kata daripada Israel, berapa orang nak tahan? Dia pergi ke supermarket, dia tengok beg itu tulis Nestle, dia tak beli, tapi dia lepas daripada keluar supermarket, dia berhenti kedai mamak, Milo ais satu, jahanam juga. Dia kata memanglah ustaz, di gelas tak ada tulis Nestle pun, memanglah dia kena bancuh dulu, belum bancuh tu ambil lah beg tulis Nestle juga. Orang Melayu memang selengah kan, macam tu. Sebab itulah bila McDonald dia pandai. Bila kita boikot, dia kata dia akan pilih beberapa buah surau dalam masjid yang dia orang akan bagi burger percuma. Kan dia bagi hantar satu surau 100 contohnya kan. Ada orang cerita kat saya, tak tahu lah betul tak betul. Orang cerita kat saya. Tu imam pun bila tengok orang McDonald hantar burger, tuan-tuan jangan ambil. Kalau kita ambil macam Ustaz Zahar kata, jangan ambil. Kalau ambil, kita ibarat kemarin ada orang bunuh kita, ada bunuh keluarga kita. Esoknya mereka buat keluri, takkan tuan-tuan nak pergi makan? Tu imam punya ceramah. Jangan ambil. Saya, tuan-tuan letak situ. Sagi saya nak pergi hantar balik lepas sembahyang Isyak lagi. Saya nak hantar balik dekat McDonald. Tok Bilal kata betul, hantar. Lepas tu tok imam pergi hantar. Pekerja McDonald pergi, kita tengok 99 biji. Rupanya tok imam tutuh kat sebiji. Dia ceramah, dia pun balon juga. Dia kata alah, upah hantar ambil sebiji tak apa, dia kata. Sama juga dia pun. Tuan-tuan, kalau betul-betul kita nak boikot, bukan boikot sekadar makanan, bukan boikot sekadar syarikat, tapi boikot juga perlembagaan Yahudi laknatullah. Barulah kita akan jadi Islam yang sebenar. Barulah Islam yang kita bawa, Islam yang betul-betul Islam. Barulah pokok yang kita tanam, betul-betul pokok durian. Kalau daripada akar yang durian, kan saya pernah sebut juga tuan-tuan. Akar durian, batang durian, dahan durian, daun durian, ranting durian, bunga durian, buah durian, pucuk durian, barulah betul-betul durian. Confirm durian. Di 24 kan musang tidur, musang king kan kucing tidur tak kira lagi. Yang penting dia durian. Tapi kalau akarnya akar merbau, batang pala, dahan rambutan, daun kelapa, buah manggis, bunga okey, daun pucuk baku. Tu pokok orang jedah apa? Celarunya masyarakat kita bila macam tu. Ya, bak nikah kahwin ikut Islam. Bab ekonomi tak ikut Islam, bab perlembagaan tak ikut Islam, bab surau ikut Islam, tapi pengurusan surau tak ikut Islam. Bab tuan-tuan, kita lemah. Masyarakat kita lemah pada hari ini karena kita ada jabatan agama, majlis agama. Agama hanya ada di majlis dan agama dalam jabatan. Sepatutnya jabatan ikut Islam, bukan Islam ikut jabatan. Itu yang sebenar. Itu yang kadang-kadang bila kita kata kita kena buat forum hudud, kita kena tanya jabatan agama dulu. Tanya apa jabatan, sedangkan Quran ada. Mana lebih besar Quran dengan jabatan? Ini masalah kita. Bayanglah orang nak tanya, hudud ni zalim tak zalim? Hudud ni boleh buat tak boleh buat? Kita kata buatlah forum, panggil ulama, buat forum berkenaan dengan hudud, penjelasan berkenaan dengan hukum jenayah syar'iyah hudud. Oh, tak apa-apa, nanti kita tanya jabatan dulu. Kalau jabatan dulu ya. Mana jabatan dulu? Sebab jabatan itu dia minta agama ikut jabatan. Sepatutnya jabatan ikut agama. Ni masalah tuan. Tapi nak cakap lebih-lebih pun payahlah. Itulah keadaan dan realiti masyarakat kita pada hari ini. Baik. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan bahawa orang yang berpegang kepada sunnah Nabi, ketika manusia melakukan kerosakan dan terjadi pertikaian di antara penganut mazhab, ia beroleh pahala dengan 100 pahala syuhada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku masuk syurga kecuali orang yang tak menginginkannya. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang tak menginginkannya ya Rasulullah? Orang yang mentaatiku masuk syurga, sedangkan orang yang derhaka kepadaku tidak ingin masuk ke syurga. Setiap amalan yang tidak berdasarkan sunnahku, ia adalah kemaksiatan. Rasulullah kata, orang yang ikut sunnahku dia nak syurga. Orang tak mau, orang tak ikut sunnahku, maknanya dia tak ingin ke syurga. Dan setiap amalan yang mereka lakukan kalau tak berdasarkan dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua kemaksiatan. Ni jadi pertikaian ni. Ayat ni. Ni bukan adalah hadis pun, ni bukan hadis tak buat. Nabi tak buat, tak boleh buat. Jadi ni sebab ni. Tuan-tuan, Nabi sebut kalau perkara yang tidak berdasarkan hadis Nabi ataupun sunnah Nabi, maka benda itu kemaksiatan. Yang tidak ada kaitan langsung dengan sunnah Nabi, maka itu kemaksiatan. Contohnya bila orang mengandung. Saya selalu buat contoh tu.
orang mengandung. Ke Islam ada ajar kita. Ini dua perkara. Bila orang mengandung ni dua perkara. Islam ajar kita. Bila isteri tengah mengandung, suami baca surah Maryam kalau anak tu perempuan. Baca surah Yusuf kalau anak tu lelaki. Tapi dengan syarat ketika mengandung 2 bulan, 3 bulan lah. Kalau duduk di hospital nak beranak dah baru nak baca, tak payah. Nak beranak 3 hari lagi baru nak buka surah Yusuf. Muka surat berapa tu nak baca surah Yusuf bagi anak tu lentan. Nak keluar lagi tak jadi dah. Anak tu dah ada belakang dah. Maka itu yang diajar oleh Islam. Tak salah kita buat. Bahawa kita tahu kata isteri kita mengandung, beritahu kat bini kita, beritahu kita pun yang dah mengandung ni kita pakat baca. Nak apa pula? Bini kita kata satu tim bola dah ada bang, nak perempuan pula baca surah Maryam. Sebelah orang dah jantan semua kata nak pula seorang perempuan baca surah Maryam. Tapi kita berusaha, Allah menentukan. Allah menentukan. Kita pakai baca lah, tapi janganlah pula seorang baca Maryam, seorang baca Yusuf, keluar, tengok kalau jantan keluar pakai gincu, kalau perempuan pakai jin, mampu kita. Jadi dia tak ada confident, dia tak tahu dia jantan ke betina, dia tak tahu. Sebab pok mak tu baca surah berbeza. Itu masalah tu hak saya reka lah, betul tak tahu. Tapi ada satu lagi amalan yang dibuat oleh masyarakat Melayu yang jelas bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia kata orang tu mengandung, diadakan adab melenggang perut. Anda pernah dengar adab melenggang perut dulu? Saya pun tak tahulah lagu mana cara tu orang cerita gambarkan dekat saya, kata kalau nak melenggang perut ni dia perempuan tu tidur tengah halaman ruang tamu rumah ataupun dalam bilik, letak kain batik bawah pinggang dia, letak buah nyok atas perut. Tak tahulah betul tak betul, saya pun orang cerita macam tu, saya tak pernah tengok ni. Lepas tu dia lenggang tu, nyok jatuh kanan lelaki, jatuh kiri perempuan. Kalau lekat di pusat pondan. Ke pusat labuh tu kan, pusat jenis dalam sikit lekat lah tu. Tok Momo pening, jantan ni ke betina? Jantan ke betina? Dia betul lah kali pondan. Tu mengarut tak ada tuan. Orang Melayu malah lagu tu pun dia suka reka benda pelik-pelik. Ada betul kaitan buah nyok. Sebab tu Tok Momo baru ni membuat buah nyok masuk ke LA tu. Buah nyok ni jadi Tuhan besar bagi mereka. Bawa buah nyok duk angkat dalam KLA tu apa punya kerja gitu. Lepas tu pula baru ni pula tengok bila Perdana Menteri umumkan kata kapal terbang tu terhempas dan terhenti di lautan Hindi. Dibawa pula buluh mambu dengan tongkat dia tu duduk tarik mayat dalam laut tu. Lepas tu ada dulu kapal sing accident di Gua Tepurung, Gua Tepurung. Lebih jampi itu pula dia kata tempat ni kerah. Memanglah highway. Kerah lah highway sebab bukan agak-agak boleh lembut. Dia duduk ketuk jalan tu, dia tempat ni kerah. Memanglah situ minyak tar semua tu. Tepi tu divider, mestilah kerah. Pening untuk umur tu kan, sebab bonyok macam tu umur ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah. Benda-benda yang tidak ada kaitan dengan syarak, maka itu kemaksiatan. Macam kita tengok dalam Islam kan. Syariatnya kalau bak kahwin ni akad. Akad tu penting, tak ada lah persandingan semua tu tak ada pun. Pakai gaun Yahudi, persanding Hindu, pelamin tu. Tak ada kaitan kita. Makan beradab tu Melayu kan agama. Oh dia kena tangan bersilang, nak kena suap tu. Perempuan pengantin tuan-tuan, duk silang-silang lah, dia tak ingat makan dah. Kita duk pasal tu makanlah banyak sikit, dia duk makan sikit lah umpan tu. Makan banyak sikit, dia tak makan. Dia ingat benda lain lebih besar daripada makan tu. Tak ingat benda-benda lain lagi, tuan-tuan jangan nak fikir pelik-pelik. Ini saya cakap benda tu ya. Ni tuan-tuan, akad. Setakat tu sudah akad. Panggil orang makan kenduri untuk mengisytiharkan anak kita dah kahwin, selesai. Satu lagi tuan-tuan masalah kita pukul 9 lah. Masyarakat kita orang Melayu tuan-tuan. Ada juga orang zaman orang ada Instagram, ada Facebook. Itu ada kebaikan juga tuan-tuan. Ada orang rakam seorang tu imam pening mana saya tak tahu. Tu imam tu pening saya rasa. Ada seorang mamat ni hitam sikitlah, dia nampak macam berumur sikit. Dia duk berlawan dengan tu imam. Tu imam kata, "Aku terimalah nikahnya." Kan ada tu. Tu imam nak jawab macam yang dia nak. Tu imam kata jawab, "Aku terimalah nikahnya." Lagu tu.
Lepas tu yang si pengantin tu kata, aku terima nikahnya lah. Haji lagu tu. Sampai tak boleh, aku terimalah nikahnya. Haknya pula, aku terima nikahnya lah. Haji dia jadi dah jadi apa nama ni, gemuruh, dah jadi nervous dah waktu tu. Sedangkan senang ya tuan-tuan, ada saksi, ada wali, datangnya seorang pengantin, imam, saya dah bertunang dengan orang sekian-sekian, dan ayah dah setuju, tu imam tolong kahwinkan saya dengan perempuan sekian. Tu imam kata, ya saya kahwinkan kamu, maka selesai masalah. Senang sangat, tak apa, ambil apa yang sikit, tu nampak, orang tak nampak benda tu, kita buat benda orang pernah buat. Tu imam kata, aku nikahkan kau dengan sekian-sekian, dengan mas kahwin RM24 tunai. Ya, aku terima nikahnya, selesai masalah. Payah-payah apa? Aku terimalah nikahnya, tak sebut lah, pekat tak apa nama tak sah. Siapa aja? Saya dulu masa kahwin pun kena 2 kali tu. Saya kahwin dulu, ustaz kena 2 kali, jahanam macam tu imam. Tapi tengok-tengok tuk apa nama ni, pak menakan kepada pak mentua, tak beranilah kata lebih-lebih. Dia kata nikahkan dengan siapa, jawab aku terima nikahnya bagi diriku sekian-sekian dengan mas kahwin yang tersebut. Dia tanya Tok Bilal macam mana? Okey dah. Saya tak setuju, dia kata. Tok Imam. Sudah, dia kata mu kena kata gini, dia kata, aku terimalah nikahnya bagi diriku. Ada lagu tu. Lagu tu saya kata. Kenapa macam tu? Saya kata tak apa, hari ni waktu hang, sekarang hang tak apa, aku 2 kali pun tak apa. Lepas waktu makan lagi hang siap. Saya duduk tepi dia. Imam, awak yang susah-susah sangat nak angkat nikah ni. Saya mengaji pondok juga. Tu imam mengaji pondok mana? Sebab kena tambah lah dan ku ni pun cerita. Saya kata kalau aku terima nikahnya pun dah selesai, takkan jadi bini tu imam dah, saya kata. Tak boh kuku pun aku tak bagi, saya kata. Ni kena bagi diriku. Sebab kalau tak ku lagi takut dia mention kepada orang lain. Bukan, tak ada lagu tu, saya kata aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Selesai masalah. Ni kita duk payah-payah dengan mana nak ingat kita kuku pun. Tak tu tengok kadang-kadang hak duk gemuruh tu ni kerih duk pegang ni. Kerih dalam sarung duk pegang. Pun gemuruh. Saya jenis pakai sampai dengan piyah putih, tak ada kerih. Lagilah kita takut. Sekerih tak ada. Tuan-tuan, tak payah susah-susah. Sedangkan yang berkaitan dengan sunnah, akad selesai. Saya tak mau lah akad 2 kali. Sebab bagi saya, 1 kali nikah, 1 kali akad, 2 kali kena 2 orang. Itu masalah. Dia kita dah guna 2 kali, dia kosong banyak, tuan. Itu ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebab tu tuan-tuan, benda yang tidak ada kaitan dengan syarak, tak ada kaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dah kata itu kemaksiatan. Tapi ada benda yang mungkin ada hadis-hadis yang membenarkan, boleh kita buat, tidak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu panjang pembahasan dia yang mungkin kita pernah sebut sebelum ni. Tuan-tuan, pukul 9, 5 minit kita berhenti sekat tu. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Dan tuan-tuan, saya ucap selamat raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Walaupun dah lama tapi nak buat macam mana, tapi kita baru teringat waktu ni, kita ucap selamat raya. Tuan-tuan, ulama pernah menyebut dan pernah kita dengar selalu, alangkah indahnya, Rasulullah pernah menyebut, alangkah indahnya kalau Ramadan itu setahun masanya. Kan? Saya pernah sebut kot dekat tuan-tuan dulu. Alangkah indahnya kalau Ramadan setahun masanya. Kita nak harapkan Ramadan jadi setahun tu mungkin tak. Tapi alangkah indahnya kalau perangai kita macam Ramadan setahun masanya. Kita bertadarus, kita berqiyamul lail, kita bersedekah, kita melakukan banyak perkara yang kita buat di bulan Ramadan sampai ke bulan-bulan yang lain. Itulah yang terbaik, tuan-tuan. Tapi kita cek tengok, adakah kita sampai ke tahap itu ataupun tidak. Tuan-tuan, alhamdulillah, mari juga ke surau, mari juga ke masjid. Ada yang kawan-kawan lain berhenti je Ramadan, berhentilah surau dia. Tuan-tuan, jangan jadi macam tu. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan kita istiqamah di jalan ini, kita istiqamah dengan jamaah ini, kita istiqamah dengan surau dan masjid, biar kita mati di sini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya berhenti, insyaAllah ni nak masuk bulan Zulqa'dah, lepas Zulqa'dah masuk Zulhijjah. InsyaAllah tuan-tuan, tahun ni kita buat korban. Saya bagi tahu awal sebab tak tahu bila nak mari bila. Tuan-tuan, insyaAllah tahun ni lembu dia act sikit, tuan-tuan. Lembu dia act sikit. Tahun lepas duduk dalam kondo, tahun ni dia siap naik private jet, tuan-tuan. Itu mahal sikit. Lembu yang dihantar ke Malaysia semua naik kapal terbang, dia tak naik kapal dah. Setelah ni paling murah seekor harga 3,500.
3,400. Tuan-tuan, saya dah booking awal-awal di sana. Tahun ni saya hanya menghadkan setakat 20 ekor saja, tak larat cari banyak. InsyaAllah tuan-tuan, belum ada penyertaan lagi, tu pun kita letakkan target 20 ekor. Tuan-tuan lah yang nak penuhkan target tu. InsyaAllah tuan-tuan, satu bahagian RM500 sahaja, ataupun tuan-tuan nak sumbang lebih untuk pengurusan tu terpulang pada tuan-tuan. Itu terpulang pada tuan-tuan lah. Tuan-tuan kata saya nak bagi 800, Alhamdulillah, tidak masalah. Saya tak mampu Ustaz, satu bahagian saya tak mampu, seekor saya nak bagi, tak apa, tidak masalah. 3,500 ekor dan juga RM500 satu bahagian. Tuan-tuan boleh hubung tu dengan Haji Makno atau tu hubung pada saya untuk, kalau boleh awal-awalkan sedikit. Ni janganlah pula tengah-tengah duk takbir raya baru telefon, Ustaz lembu ada lagi kah? Lembu punya orang hang telefon ikut tu raya. Lembu dah payah sekarang ni. Ada tuan-tuan tengah-tengah duk nak sembahyang raya. Pagi tu kita tengah duk pakai sampen, pakai jubah nak pergi sembahyang raya, telefon, Ustaz korban ada lagi ya? Kata dia ni ingat senang tuan-tuan, macam beli kuih, senang. Tuan-tuan jangan sampai semudah tu, kalau boleh awal sikit insya-Allah. Insya-Allah awal sikit. Dan tuan-tuan, dan insya-Allah kita masih ada lagi baki 4-5 bulan untuk sampai ke bulan Januari. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak pecutkan pembinaan pusat tahfiz kita insya-Allah, yang kita target sekurang-kurangnya Januari tahun depan kita boleh mula beroperasi di bangunan pertama hasil daripada sumbangan kita insya-Allah. Tuan-tuan, kita pohon jasa baik pada tuan-tuan untuk teruskan menyumbang dana infak dan wakaf tuan-tuan. Sekejap lagi kita bentangkan sejarah di belakang. Tuan-tuan boleh sumbangkan RM1, RM2. Biarlah ia RM1, RM2 sumbangan tuan-tuan itu menjadi keturunan-keturunan bata yang melekat di dinding. Setiap kali anak-anak pelajar itu membaca Quran, ianya menyampaikan pahala kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan, kita sumbangkan sumbangan kita untuk saya bawa balik ke Padang Terap untuk pembinaan bangunan tersebut insya-Allah, dan saya letakkan buku wakaf, bukan CJ dah, buku CJ wakaf, yang bila tuan-tuan wakaf saya akan koyakkan untuk bagi tuan-tuan, untuk tuan-tuan ambil untuk wakaf pembinaan. Dulu kita buat CJ wakaf yang tak ada buku, jadi 5,000 keping kita photostat, kita print 500 keping patah balik, 4,500 lagi kita kesan, tengok ada di kedai-kedai nasi lemak dan sebagainya. Itu masalah. Pakai ada buku nasi lemak guna CJ tu. Kita buat buku, kita koyak untuk menjimatkan juga kos pentadbiran insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kesilapan dan kelemahan daripada kesilapan diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi sabilika fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma ankil al masjidil aqsa min al yahudi al ghasibin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir.